Bukit Bendera ingin meminta Menteri Kewangan menyatakan sama ada satu penyelarasan program subsidi petrol, diesel dan liquefied petroleum gas atau LPG perlu diadakan, memandangkan harga antarabangsa bagi minyak mentah dan gas asli naik mendadak pada ketika peperangan Rusia-Ukraine yang sedang meruncing. Itulah soalan saya. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri Kewangan, silakan. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Sejak permulaan tahun 2021, harga minyak mentah dunia menurut Brent crude oil telah menunjukkan trend peningkatan yang signifikan. Harga minyak mentah bagi bulan Januari tahun ini adalah pada kadar $85 setung, iaitu meningkat berbanding Januari 2021 sebanyak $55 setung. Berikutan kenaikan ini, kerajaan terpaksa menampung peningkatan subsidi petrol, diesel dan juga gas cecair memasak ataupun liquefied petroleum gas, LPG, yang ketara sehingga 10 kali ganda, iaitu meningkat daripada 200 juta ringgit untuk bulan Januari 2021 kepada lebih dari 2 bilion ringgit pada bulan Januari 2022. Ditambah pula dengan isu pergolakan antara Rusia dan Ukraine, harga minyak mentah dunia telah naik mendadak ke paras melebihi $100 setung, iaitu paras tertinggi sejak 2014. Dengan kenaikan ini, dijangka jumlah subsidi petrol, diesel dan LPG akan melebihi 2.5 bilion ringgit sebulan. Sekiranya harga minyak mentah dunia kekal melebihi $100 setung, jumlah subsidi tersebut bagi keseluruhan tahun 2022 dijangka mencecah 28 bilion ringgit berbanding 11 bilion ringgit bagi tahun 2021. Pengguna pada masa ini hanya membayar RM2.05 seliter untuk petrol RON 95, tetapi kos sebenar dalam bulan Mac telah mencecah RM3.70 seliter untuk petrol. Ini bermakna kerajaan terpaksa menampung perbezaan sebanyak RM1.65 setiap liter. Sebagai contoh, setiap kali kita pergi stesen pam minyak dan kita mengisi minyak dengan nilai RM100 atau kira-kira 49 liter, dan kita mengisi minyak dengan nilai RM100 yang tadilah 49 liter, jumlah yang dibayar oleh kerajaan adalah sebanyak RM81, kerana jumlah kos sebenar berdasarkan harga pasaran adalah RM181 bagi 49 liter RON 95. Ini bermaksud subsidi kerajaan adalah sehingga 45% daripada jumlah keseluruhan yang perlu dibayar. Bagi diesel pula, pengguna hanya membayar RM2.15 seliter di stesen minyak, sementara kos sebenar telah melebihi RM4 seliter. Jurang besar antara harga runcit di stesen minyak berbanding harga pasaran sebenar akan mengakibatkan risiko ketirisan subsidi yang lebih tinggi disebabkan aktiviti penyeludupan keluar produk petroleum. Kerajaan juga tidak boleh meminjam untuk membiayai belanja mengurus OE ini seperti kos subsidi. Dengan itu, kenaikan kos subsidi perlu diimbangi dengan pertambahan hasil dan juga penyebatan perbelanjaan. Program subsidi semasa melibatkan harga bersubsidi yang sama dinikmati semua tanpa mengira kaya atau miskin. Tambahan pula, golongan yang berpendapatan tinggi akan menikmati lebih subsidi berdasarkan tahap penggunaan yang lebih besar berbanding dengan mereka yang berpendapatan rendah. Dengan itu, kerajaan akan mengkaji semula mekanisme subsidi produk minyak supaya dapat dilaksanakan dengan lebih bersasar dan menumpukan bantuan dan subsidi kepada golongan rentan dan mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Pelaksanaan subsidi secara bersasar dijangka dapat mengoptimumkan sumber kewangan kerajaan dan perkhidmatan yang dicapai dapat diagihkan semula untuk program yang lebih berkesan menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih, silakan. Terima kasih Menteri. Dan semalam yang International Brent Crude Oil Price telah meningkatkan ke $112 per barrel, dan juga semalam kerajaan US mengumumkan larangan import terhadap petroleum produk dari Rusia. Ini akan juga menyebabkan keadaan supply and demand di peringkat antarabangsa ketat dan bekalan minyak mentah akan kekurangan. Dan berikutan keadaan ekonomi yang tidak menentu pasca COVID-19 dan juga penaklukan Rusia ke atas Ukraine, cadangan Menteri Kewangan tadi
subsidi secara bersasar, sama ada ia akan dapat mengurangkan harga runcit petroleum RON 95 dan RON 97, dan apakah impak cadangan tersebut terhadap kadar inflasi. Memandangkan sektor pengangkutan merupakan satu komponen weightage 14.9% dalam indeks harga pengguna ataupun consumer price index, sama ada cadangan tersebut akan meningkatkan kadar inflasi. Ya, itu soalan saya. Okey, silakan Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Tan Sri Yang Ketua, sebelum saya jawab soalan itu, secara perbandingan harga runcit petroleum di Malaysia ni adalah sangat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara pengeluar minyak, ya, negara OPEC terutamanya. Sebagai contoh, harga runcit petrol di Saudi adalah pada paras RM2.59 seliter, manakala Indonesia pula adalah RM3.74 seliter untuk petrol, RM3.74. Berbanding dengan negara-negara jiran pula, harga runcit petroleum di Thailand adalah RM5.63 seliter, Singapura pula RM9.16 seliter. Berbanding dengan Malaysia lah RM2.05. Jadi perbezaan besar antara harga runcit dalam negara berbanding negara-negara jiran akan membuka ruang, saya seperti tadilah, kepada aktiviti penyeludupan produk petroleum. Tetapi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Bukit Bendera mengenai inflasi tadi, kerajaan cakna bahawa sekiranya berlaku peningkatan harga bagi semua produk petroleum di pasaran, ia akan memberi kesanlah kepada rantaian seperti disebut tadi, transportation cost, rantaian ekonomi secara keseluruhan. Malah turut akan membebankan rakyat kerana kenaikan kos yang terlalu besar untuk ditanggung, khususnya pada saat kita semua baru saja nak memulakan rencana pemulihan ekonomi dan kehidupan ke arah pasca COVID-19. Dalam masa yang sama, dengan kenaikan kos subsidi produk petroleum ni, ia akan memberi tekanan kepada kedudukan fiskal kerajaan. Kerana komitmen pertambahan kos subsidi ini sepatutnya kita boleh gunakan untuk manfaat pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Seperti yang dimaklumkan tadi, kerajaan juga tidak boleh meminjam untuk membiayai belanja mengurus operating expenditure seperti kos subsidi. Dengan itu, kenaikan kos subsidi perlu diimbangi dengan pertambahan hasil dan juga penjibatan perbelanjaan. Maka wujudlah keperluan buat kerajaan untuk menyusun semula subsidi supaya lebih bersasar kepada kelompok masyarakat yang layak dan memerlukan. Dengan itu, kerajaan akan mengkaji seperti saya sebut tadi semula mekanisme subsidi produk minyak ini supaya dapat dilaksanakan dengan lebih bersasar dan menumpukan bantuan dan subsidi kepada golongan rentan dan mereka yang benar-benar memerlukan. Jadi isu inflasi ini taklah terkesan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Pelaksanaan subsidi secara bersasar juga dijangka dapat mengoptimumkan sumber kewangan kerajaan dan penjimatan yang dicapai ini dapat, seperti saya sebut tadi, diagihkan semula untuk program yang lebih berkesan untuk rakyat kita. Sekian, terima kasih.